Nadi ilmu, amalan membaca, baca buku di mana-mana, melahirkan bangsa berjaya, hidup membaca, hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama diberi Muhammad Abu Bakar bin Amir Kahar. Saya berumur 17 tahun dan saya menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Tagasan. Peribahasa ada berkata, tak kenal maka tak cinta. Dengan itu, izinkan saya berkongsi serba sedikit tentang biodata diri saya. Saya merupakan anak bungsu daripada 8 adik-beradik, manakala bapa saya bekerja sebagai buruh kasar dan mama saya seorang suri rumah. Beralih kepada pencapaian akademik, alhamdulillah, saya pernah mendapat tempat pertama dalam pertandingan syarahan spontan peringkat daerah, mendapat tempat pertama dalam pertandingan bercerita, mendapat tempat kedua dalam pertandingan pidato, mendapat anugerah nilam dan mendapat anugerah PSS terbaik 2018. Bak kata peribahasa Melayu, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Dari situ saya telah terinspirasi untuk menciptakan buku kegemaran saya yang berjudul Hidup Zero Alasan, hasil karya Fazul Ismail, Najwa Nur Hisham dan Raihan Mustafa yang diterbitkan pada tahun 2006. Watak utama dalam cerita ini tak lain dan tak bukan iaitu Haikal bin Omar yang berumur 17 tahun. Dia merupakan pelajar yang mengambil jurusan seni dan mereka fashion. Dia mempunyai hobi iaitu bermain bola sepak dan berketurunan Melayu Cina. Pada suatu hari, dia ingin berjalan ke sekolah dengan perasaan tidak bersemangat. Setibanya di kelas, dia bosan apabila Cikgu Ayu sedang mengajar. Apabila tamat pembelajaran, Cikgu Ayu tidak melupakan memberi kerja rumah kepada anak didiknya dan ketika itu Haikal berasa tertekan sebab banyak kerja rumah yang diberikan. Pada keesokan harinya, Cikgu Ayu meminta kerja rumah yang diberikan pada hari yang lalu. Namun Haikal tidak dapat menyiapkan dan memberi 1000 alasan kepada Cikgu Ayu. Pada suatu hari, perhimpunan diadakan dan Tuan Pengetua memberitahu bahawa ujian penggal pertama akan dilaksanakan pada minggu hadapan. Nak dijadikan cerita, ujian pun bermula dan Haikal mendapati bahawa keputusannya tidak cemerlang dalam peperiksaan penggal pertama dan mendapat ejekan daripada rakan-rakan sekelasnya. Saat dari situ, dia mulai sedar bahawa dia ingin berjaya dan tidak lagi ingin memberi 1000 alasan. Nak dijadikan cerita pula, ujian penggal kedua telah dilaksanakan dan Haikal mendapati bahawa ujiannya mendapati keputusan yang cemerlang akibat daripada usahanya yang selama ini. Dan dia mulai sedar bahawa apabila kita ingin berjaya, perlulah hidup dengan zero alasan. Buku yang kedua yang ingin saya ulaskan berjudul Mimpi Ngari, hasil karya Muhammad bin Badon yang diterbitkan pada tahun 2007. Cerita ini mengisahkan tentang seorang budak yang bernama Haikal yang tersesat di dalam hutan. Dia terjumpa dan terserempak dengan sebuah haiwan yang amat besar dan mengerikan. Rupa-rupanya dia hanya bermimpi dan haiwan yang dia mimpi itu merupakan haiwan yang selalu dia siksa. Semulai dari itu, Haikal sedar bahawa haiwan ini harus dipelihara dan dirawat dengan baik, bukan untuk disiksa. Buku yang ketiga yang ingin saya bahas berjudul Janji Para Maribo yang hasil karya Muhammad Ghazali yang diterbitkan pada tahun 1991. Buku ini mengisahkan tentang sebuah janji seorang ayah kepada anaknya yang disuruh anaknya untuk
menguruskan sebuah syarikat ayahnya yang telah bankrupt. Anaknya bernama Akif, dan Akif tu menyahut cabaran ayahnya. Buku yang keempat berjudul Aroneb binti Ishaq, hasil karya Nur Atika Ghazali yang diterbitkan pada tahun 2000. Buku ini mengisahkan tentang sebuah cinta sejati. Watak utama dalam cerita ni Aroneb. Aroneb ni merupakan seorang yang penyantun dan penyayang. Tak hairanlah jika perkahwinannya membuahkan hasil yang cukup bahagia. Akan tetapi cinta sejati itu tidak terlepas dari pelbagai dugaan. Akan tetapi sayang mereka sangat utuh walaupun berbagai onak dan duri yang mereka lalui. Buku yang terakhir berjudul Dunia Syukri, hasil karya Muhammad bin Badon yang dihasilkan pada tahun 2015. Buku ini mengisahkan tentang seorang pesakit autism yang bernama Syukri. Ibu dan ayahnya sentiasa sibuk untuk bekerja sehingga kan mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu dan ayah. Pada suatu hari, Syukri disahkan meninggal dunia disebabkan penyakit yang terlalu berat itu. Dan di situ ibu bapa Syukri amat menyesali akan kekejaman perbuatan mereka. Saya kira itu saja yang dapat saya kupas pada hari ini. Saya tinggalkan anda dengan serangka pantun. Buku dibaca si anak dara sambil teruna memasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.